Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Jangan betulkan TV anda. Memang saya berada di sini untuk membicarakan satu topik yang sangat menarik dalam bicara naratif. Untuk itu, saya serahkan dulu kepada yang sebenarnya, Ismail. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Saya sebenarnya terpana untuk 10 saat pertama bahagia Datuk apabila Datuk memulakan awalan juga mukadimah, membawa sedikit nuansa dan juga atmosfera yang berbeza dalam bicara naratif pada malam ini. Mungkin tidak perlu diperkenalkan tetapi menjadi tugas saya untuk kita menyambut baik dengan kehadiran yang berbahagia Datuk Suriani Datuk Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Assalamualaikum, selamat malam Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Datuk. Kita sebenarnya seperti mana yang Datuk ceritakan tadi juga ada satu topik yang penting untuk kita ceritakan, khususnya dalam kita melihat cabaran, gagasan, tugas yang digalas oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Mungkin di awalan mukadimah tu saya boleh melihat kepada di peringkat dunia 4 bilion pengguna internet. Di Malaysia sendiri lebih kurang 29 juta pengguna internet. Itu menunjukkan evolusi kepada perubahan digital teknologi komunikasi semasa. Jadi bagaimana Datuk melihat elemen-elemen yang dimainkan ataupun elemen yang menjadi penggerak kepada evolusi digital ini, Datuk? Ya, terima kasih ya. Terima kasih terlebih dahulu kerana memberi saya peluang untuk membuka bicara sebentar tadi. Kita kena lihat dulu ya, kenapa evolusi ini berlaku sekarang ni? Apa puncanya? Di mana ia berlaku? Apa sumbernya? Sebenarnya semua ini berpunca daripada satu proses yang dipanggil proses globalisasi. Ya. Bila berlaku globalisasi ini, apa yang kita lihat adalah kita perlukan sesuatu itu, kita berkehendakkan sesuatu itu untuk disampaikan dalam keadaan yang segera. Bagaimana kita menyampaikan ialah melalui saluran komunikasi. Jadi bila berlakunya globalisasi, kita perlu berhubung di luar sempadan kita. Kita tidak lagi mahu untuk berada dalam kelompok kita saja. Kita perlu merentas sempadan untuk memenuhi kehendak kita. Kehendak kita sekarang ialah untuk memenuhi desakan-desakan ekonomi, memenuhi desakan-desakan sosioekonomi dan sebagainya. Jadi evolusi digital dan teknologi komunikasi ini sebenarnya memang berkait rapat dengan apa yang kita panggil revolusi perindustrian keempat atau
4IR ya. Ini memerlukan kita untuk melalui satu anjakan yang sangat drastik, satu anjakan yang memerlukan kita semua berubah. Berubah dari segi ekonomi, berubah dari segi bagaimana kita mendepani sesuatu elemen-elemen yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Setiap hari kita akan berdepan dengan apa yang dipanggil digital. Apa saja kita buka mata je pagi saja sebenarnya dah menjadi habitual kita ya. Sebenarnya kita tutup je jam, kita cek apa dulu? Sebenarnya kita cek kita punya phone. Apa mesej yang masuk semasa kita tidur? Itu buka mata, sekelip mata, you dah tengok sesuatu yang kita panggil digital. Jadi pada hemat saya, elemen yang jadi penggerak kepada revolusi era baru kita hari ini, yang pertama sekali ialah mobility. Mobility ialah keupayaan teknologi kita untuk membolehkan kita berbicara. Sekarang ni kita lihat kita memerlukan sesuatu platform untuk kita berbicara dengan cara yang cepat ya. Kita ada banyak platform yang kita kata kita chatting. Pagi-pagi je kadang kita buka, kita terus chat saja. Kadang ini berlaku kerana apa? Rentas padan seperti saya cakap tadi. Anak kita berada di luar negara, di Wales umpamanya. Anak saya berada di Wales. Dia tengah malam, kita pagi. Dia pagi-pagi pukul 2 pagi, kita pukul berapa dah. Kita perlukan platform itu untuk kita berbicara. Itu adalah salah satu elemen yang menjadi penggerak dia lah. Elemen yang kedua ialah elemen analitik. Analitik ialah di mana kita menggunakan data yang ada di sekeliling kita ni untuk menilai apa yang perlu kita ada untuk membuat keputusan yang baik seterusnya. Contohnya perniagaan, data adalah sangat penting bagi mereka. Jadi bila mereka ada data yang banyak, data atau maklumat adalah kuasa. Knowledge is power. Jadi bila dia ada data, dia boleh menilai pasaran dia. Dia boleh menilai pelanggan dia nak apa. So di mana target dia. So analitik tu sangat penting. Elemen ketiga bagi saya yang penting ialah automasi. Automasi ini ialah bagaimana ia dapat mengurangkan keperluan kebergantungan terhadap pekerja. Sudah tiba masanya bagi kita tidak lagi bergantung terlalu amat sangat kepada manusia untuk melaksanakan tugas-tugas ya. Dikilanglah yang paling penting. Tetapi bila kita ada automasi, produktiviti kita mungkin lebih tinggi dan kita juga boleh mengurangkan kadar kemalangan di lokasi. Jadi in fact dalam penggunaan automasi juga kita boleh mengumpul data dan maklumat yang perlu untuk kita analisis. Jadi yang ketiga-tiga elemen ini tadi adalah amat perlu untuk kita maju ke hadapan. Kita tidak boleh lagi tidak mahu untuk menggunakan elemen teknologi ini. Kalau kita tak guna, kita akan tertinggal ke belakang. Sebenarnya apa yang kita buat hari ini, kita dah berada dah di dalam era evolusi teknologi ini. Kita sudah berada, jadi kita tak boleh ketinggalan. Jadi tenaga kerja kita mesti cepat-cepat pick up apa saja teknologi yang ada supaya kita sama-sama boleh bersaing. Ini bersaing dengan secara yang sihat lah. Kalau pesaing kita ada teknologi yang lebih baik, kita sepatutnya berusaha untuk menjadi lebih baik daripada kita. Mereka perlu berusaha untuk memastikan bahawa mereka menggunakan segala inovasi yang ada supaya ini dapat membantu mereka memacu teknologi, menggunakan apa persikatan yang ada untuk meningkatkan perniagaan mereka. Sekarang ni kan ketidakpastian ekonomi dunia, harga minyak pun turun pada kadar yang terendah. Saya tak pernah dengar harga minyak tu dikatakan negatif. Tak pernah lah. Itu saya kata dalam dunia sekarang ni apa-apa yang kita lalui memberi kesan kepada kita sebab teknologi itu akan menentukan kecemerlangan kita lah. Jadi semua ni akan mengubah cara kita menghadapi cabaran-cabaran di hadapan kita, tak kira secara sosial ekonomi atau secara ekonomi, untuk survival kita ke bagaimana kita mendepani permasalahan kita sekarang ni. Kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimana kita menggunakan teknologi ini?
itulah. Baik, itu apa yang diperkatakan oleh Datuk tadi memang benar. Kita melihat secara asasnya itu peranan teknologi mengubah kehendak dan juga keperluan manusia dan juga memastikan agar penghidupan manusia itu dibawa ke arah yang lebih baik. Tetapi bagaimana kerangka penyediaan teknologi dan juga struktur teknologi itu memenuhi keperluan mengikut sosio budaya dan juga kehendak budaya sesebuah masyarakat itu sendiri, Datuk? Teknologi sebenarnya dia sesuatu yang versatile. Kita perlu mengambil peluang apa yang ada yang boleh diberi oleh teknologi. Kalau kita ikut seperti yang saya bagi contoh tadi, pagi-pagi kita buka mata je kita dah terdedah kepada teknologi. Sebenarnya negara kita ni, rakyat Malaysia ni bertuah sebenarnya. Kita dah menyediakan infrastruktur yang baik, tetapi itu tidak menjadi kita tak boleh berhenti di situ. Penambahbaikan terhadap infrastruktur kita mesti diteruskan. Kenapa? Kerana ada demand terhadap tuntutan teknologi ini untuk memenuhi kehendak sosioekonomi mereka. Jadi untuk pengetahuan Ismail, kita di Malaysia ni lebih daripada 80% rakyat kita dah mempunyai akses terhadap internet. Kita nak pergi lebih jauh daripada situ supaya kita mencapai lebih banyak rakyat kita yang boleh mencapai internet akses ini. Kita dah ada infrastruktur ini dan kita masih lagi berusaha untuk memperbaikinya. Kita ada plan gentian optik dan kesaling hubungan negara atau NFCP yang boleh memacu ekonomi kita untuk seterusnya. Kita tak nak kita ketinggalan kalau kita kekurangan infrastruktur sedemikian. Jadi bila kita ada NFCP ni, kita akan mengurangkan jurang keperluan adanya akses kepada internet ini, keperluan jalur lebar ini, mengurangkan jurang, mengurangkan kos dan juga memberi lebih banyak peluang kepada rakyat kita untuk mendapatkan akses terhadap ekonomi melalui digital ini. Jadi apa social impact dia? Contohnya untuk Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui MDEC, Malaysian Digital Economy Corporation, sebanyak 20 juta ringgit diperuntukkan untuk memperkasakan apa yang kita panggil penggemar digital ni untuk memperkasakan diri mereka dalam e-permainan, e-games atau animasi dan juga lain-lain yang berkaitan dengan digital. 20 juta ringgit telah pun diperuntukkan untuk sektor inilah. Antara yang telah mendapat faedah daripada peruntukan sebanyak 20 juta ringgit ini termasuklah filem-filem yang telah kita dah lihat sebenarnya, dah tonton filem-filem Ejen Ali umpamanya. So filem-filem sebegini kalau 20 tahun yang dulu tak ada yang dibuat di Malaysia. Kita tak ada. Tapi sebab kita tak nak ketinggalan, jadi ramai rakyat Malaysia sendiri belajar bagaimana untuk menggunakan digital dan menjadikan dia lebih cantik, menjadikan animasi. Kita ada Upin Ipin, kita ada Bobo Boy. So semua itu kita bantulah mereka supaya mereka menjadi lebih baik, mengeluarkan produk yang lebih baik pada masa hadapan. Jadi kita naklah kalau boleh ramai lagi yang mengambil dana yang kita ada melalui MDEC ini supaya memeriahkan lagi industri animasi di negara kita. Okey, insya-Allah. Datuk juga menyebut tentang MDEC dan juga tentang bagaimana akses kepada internet rakyat Malaysia itu adalah meliputi lebih ataupun hampir 80%. Dalam hal ini, saya juga ingin menggantung sedikit persoalan tentang bagaimana kita melihat ini satu ruang dan juga peluang yang terbaik untuk e-dagang itu diperkasakan. Pentingnya Perintah Kawalan Pergerakan untuk cegah penularan COVID-19. Mungkin anda semua tertanya-tanya, kenapa kita perlu menuruti Perintah Kawalan Pergerakan? Perintah Kawalan Pergerakan diarahkan supaya COVID-19 dapat dihentikan daripada terus menular. Langkah pengawalan ini telah terbukti keberkesanannya dan telah dipraktikkan oleh negara-negara lain. Kenapa 14 hari? Jika seseorang itu disyaki pembawa COVID-19, penyebaran dapat dicegah dalam tempoh ini. Jika tiada apa-apa simptom yang dialami, maka orang itu selamat. Kita semua tidak digalakkan keluar dari rumah dan kurangkan interaksi dengan orang ramai. Tukar
aktiviti harian anda kepada aktiviti yang lebih selamat seperti bekerja dari rumah dan membuat pembelian barangan atau makanan secara online. Perintah Kawalan Pergerakan perlu diambil serius dan bukannya dianggap sebagai cuti biasa. Bagi anda yang ingin pulang ke kampung, ia bukanlah satu tindakan yang baik. Malah, potensi untuk COVID-19 tersebar adalah lebih tinggi. Anda dikehendaki untuk patuh kepada arahan yang diberikan atau boleh dikenakan tindakan undang-undang jika ingkar. Kita semua digesa untuk saling bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani isu COVID-19 yang sedang melanda negara dan dunia. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan agar semua sedar dan faham tentang Perintah Kawalan Pergerakan ini. Baik, memulakan mukadimah dalam bicara naratif sebentar tadi, sudah sebenarnya kita masih lagi bersama dengan Datuk Suriani Datuk Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Apa yang diperkatakan secara ringkasnya kerangka tentang fungsi dan peranan teknologi digital itu, bagaimana ia berfungsi dan juga memenuhi kehendak dan juga keperluan masyarakat. Tetapi Datuk, mungkin kita membawa sedikit spektrum yang berlainan dalam topik dan juga ahli tuju perbincangan kita ini. Sudah tentu kalau kita melihat kala dan ketika ini yang menjadi sasaran dan juga menjadi keperluannya adalah e-dagang ataupun e-dompet itu sendiri, yang mana mahu tidak mahu keperluannya itu tetap perlu dimiliki dan juga tetap perlu menjadi salah satu daripada perkara yang menjadi penggerak kepada perniagaan antara masyarakat. Jadi bagaimana Datuk melihat dalam hal ini teknologi, komunikasi, e-dagang dan juga e-dompet itu diselarikan dan diselaraskan bagi mewujudkan masyarakat yang menghampiri kepada tujuan cashless society ataupun tujuan ekonomi digital itu sendiri, Datuk? Sebenarnya kita dipaksa untuk melalui senario sekarang ni, Perintah Kawalan Pergerakan ini telah memaksa kita sebenarnya untuk menjadi trendy sebenarnya. Trend sekarang adalah trend pembelian secara talian. Nak tak nak kita macam dipaksa untuk melalui satu fasa ini. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang bagus sebab ia dah lama berada di pasaran pun. Sebagai contohnya di negara China, pengguna e-dompet tu sebanyak 26%. Penggunaan sebanyak 26%. Begitu juga dengan negara lain seperti UAE, 6% dah menggunakan e-dompet. Tetapi di Malaysia hanya 1%. So ini adalah kuranglah, sangat-sangat kurang. Padahal kita boleh saja menggunakan e-dompet ini dengan dalam skala yang sangat besar, terutama sekali sekarang ini. Apatah lagi bila Ramadan akan tiba, kita akan banyak menggunakan pembelian secara talian lah, sebab kita tidak dibenarkan untuk keluar untuk membeli di pasar Ramadan seperti biasa. Tapi suka saya nak menyatakan di sini bahawa Kementerian Komunikasi dan Multimedia menerusi MDEC, kami telah pun ada sebenarnya apa program yang kami panggil e-dagang. Kita ada dua jenis. Kita ada e-dagang domestik dan juga e-dagang global. Jadi di bawah e-dagang domestik yang kita cater adalah untuk rakyat Malaysia lah. Kita ada apa yang kita panggil e-usahawan. E-usahawan ni adalah satu platform di mana kita target kepada usahawan-usahawan muda yang lepasan universiti contohnya, yang ingin menceburi bidang perniagaan secara talian. So apa yang mereka buat ialah mereka pergi kepada portal Go e-commerce, Go-e-commerce, dan belajar di situ bagaimana untuk menjadi usahawan secara online. So ini kita panggil usahawan e-usahawan. So kita sekarang ni dah lebih 300,000 orang pun telah melalui platform ini untuk belajar bagaimana untuk memulakan perniagaan secara e-usahawan lah. So nampaknya macam bagus, ramai dah berminat menggunakan platform ini, tapi kita nak meningkatkan lagi kesedaran kepada semua kat luar sana tu untuk menggunakan platform ini supaya mereka dapat lebih banyak pengetahuan macam mana nak memulakan perniagaan tu secara talian. Sebab kadang tu ada juga mereka yang sangat berminat tapi mereka tak tahu macam mana nak mula. Kalaupun kita nak gunakan secara Facebook atau social media yang lain, tak apa.
tak kisah apa jua, tapi kita mesti ada latihan asas tu, bagaimana kita nak memasarkan produk kita, bagaimana kita nak pasarkan, ke mana kita nak pasarkan, banyak mana produk yang mengikut kemampuan kita tu. Di situlah platform yang boleh mereka gunakan untuk belajarlah. Ini khasnya adalah untuk golongan B40 supaya mereka mengambil kesempatan ini yang diberikan oleh kerajaan lah. Di bawah e-dagang yang domestik ni juga kita ada PEDAS apa yang kita panggil perkhidmatan e-dagang setempat. So ini juga satu lagi platform yang mana mereka yang berminat dalam talian bisnes talian tu meletakkan minat mereka di situ dan mereka boleh berlatih bagaimana untuk memulakan perniagaan. Kita juga ada Akademi E-Usahawan. Jadi daripada situlah kita nak multiplekan penggunaan platform ini. So kita nak menjemput lebih ramai lagi mereka kat luar sana yang berminat untuk join kita dalam program E-Usahawan. Sebenarnya inilah masa yang paling baik untuk memasarkan produk kita melalui talian ya. So pergunakanlah sebaiknya E-Usahawan ini. So Go E-commerce ini adalah pusat senti dalam talian. Jadi siapa yang berminat just log in kat situ dan dia akan menunjukkan kita langkah-langkah untuk memulakan perniagaan secara online ni lah. Jadi MDEC sebenarnya telah membuat banyak kolaborasi strategik dengan strategic partners mereka, antaranya lah eBay, Alibaba, Quickmaster, Avana, Axis, banyak. So bila dibuka saja portal tu nanti dia akan dapat akses kepada lebih banyak platform yang mereka boleh pergi. Itu adalah e-dagang domestik. Kita juga ada apa yang kita panggil e-dagang global. Itu ialah zon perdagangan bebas digital. So di FTZ ini adalah di mana pelbagai agensi nasional memacu e-dagang rentas sempadan menerusi digitalisasi inilah. Maknanya dia menggunakan digital untuk berkomunikasi, untuk menjual produk dia merentasi sempadan. Mungkin produk kita contohnya minyak wangi. Kita cuba pasarkan di Indonesia contohnya. Jadi kita gunakan platform ini untuk merentasi sempadan tanpa terlalu banyak birokrasi yang dulunya kita perlu isi borang secara fizikal dan kertas. Kita kena banyaklah isi borang, tapi melalui di FTZ ini kita dah do away dengan semua tu, dan kita juga berkolaborasi yang amat rapat dengan Jabatan Kastam. Mereka adalah partner kami untuk melaksanakan menjayakan di FTZ ini. So dua platform ini, e-dagang domestik dan juga e-dagang global. Apakala Datuk bercerita dan juga menyebut serta mengungkapkan tentang persempadanan dalam e-dagang ataupun perniagaan dalam talian itu, saya teringat Joseph Stiglitz dalam bukunya Globalization and its Content ada menyatakan bahawasanya menjangkakan perniagaan era baharu ini apabila persempadanan itu dibuka dan memudahkan perniagaan itu diberikan ruang yang lebih luas. Tetapi persoalan yang dibangkitkan adalah apabila sempadan itu telah dibuka, bagaimana ia akan memastikan ruang perniagaan itu lebih adil. Makanya tidak akan ada dominasi, kartel ataupun monopoli oleh suatu perniagaan, malah memungkinkan manfaat itu dikongsi bersama oleh perniagaan-perniagaan yang kecil, Datuk. Itu pergi balik kepada elemen saya sebut tadi mengenai analitik sebagai salah satu elemen dia. Jadi itu antara kegunaan platform e-usahawan tadi. Dia akan mengajar kita bagaimana untuk memasarkan. Mungkin akan timbul isu monopoli dan sebagainya. Tetapi kalau kita bersedia untuk memasarkan produk kita dan kita telah pun membuat kajian kita sendiri di mana pelanggan kita berada atau pelanggan kita kat area ni dia minat apa, gunakan maklumat tu terlebih dahulu sebelum kita memasarkan, menjual produk kita secara online tu. Jadi gunakan keupayaan ini, gunakan maklumat yang ada ni untuk buat kajian terlebih dahulu, kajian pasaran tu. Lupakan monopoli, itu adalah satu cabaran, betul, tetapi kita harus berani melawan dan menempuh semua dugaan-dugaan dan cabaran-cabaran ini dengan memenuhi minda mereka ni dengan ilmu yang lebih banyak. So gunakan data yang ada, gunakan analisis yang ada, bantu diri sendiri untuk memajukan diri sendiri dan rentaslah sempadan itu dan capai
pemasaran yang pada tahap yang sangat tinggi. Mungkin kalau boleh kita kaitkan, Datuk, apabila kita bercerita juga tentang perdagangan ataupun perniagaan dalam talian ini yang membawa kita kepada satu liberalisasi perniagaan ataupun kapitalis dalam perniagaan itu sendiri. Tetapi ruang lingkup itu perlu diperjelaskan kerana dalam setiap elemen dan rangka undang-undang perniagaan mesti ada tujuan keselamatan ataupun mesti ada penakrifan untuk mengawal sedia perniagaan itu. Dalam hal konteks tempatan dan juga dikaitkan dengan global, bagaimana kita juga sebagai antara gate barrier untuk memastikan pemudah cara bagi memastikan keselamatan dan juga security perniagaan itu dijamin secara dalam talian. Ini apa yang kita panggil cyber security lah. Kita kena sentiasa berwaspada lah. Kita kerajaan sentiasa memastikan bahawa negara kita sentiasa selamat lah dari segi cyber security kita. Ini juga termasuk dengan usahawan-usahawan dalam talian ini. Kita kena pastikan juga mereka bersedia. Security ni akan sentiasa diancam. So apatah lagi bisnes, dia ada persaingan dia. Bila ada persaingan, itulah akan berlakunya breach of privacy kat situ. Dia akan masuk kepada kita punya portal kita dan memusnahkan apa yang kat dalam tu, atau mungkin juga disruptkan dia punya bisnes kat situ. Memang dah berlaku pun. Tapi itulah yang penting, negara kita memang bersedia melalui Cyber Security Malaysia. Kita ada satu agensi sini yang membantu mereka untuk mengenal pasti di mana berlakunya breach of security cyber ini, dan mereka akan membantu bagaimana syarikat-syarikat atau individu-individu yang membuat perniagaan secara talian ini untuk membina apa dipanggil firewall, memastikan bahawa mereka bersedia, bukan setakat bersedia untuk memasarkan, mereka juga perlu bersedia dengan firewall ini untuk memastikan mereka kebal lah. Nak kata kebal 100% tu, kalau ada tu sangat baguslah, tapi sekurang-kurangnya dia ada recovery plan dia, macam mana dia nak buat. Kalau berlaku ini, apa yang dia boleh buat. Yang penting tu mereka sentiasa peka lah dengan dia punya homepage dia telah kena bersedialah dengan ini adalah lumrah lah kalau nak kata dalam dunia perniagaan, akan sentiasa ada persaingan yang dalam pelbagai cara lah. Tapi kita lihat dalam masa Perintah Kawalan Pergerakan ini, jumlah security cyber yang telah diceroboh, insidennya meningkat berlipat kali ganda. Tahun 2019, keseluruhan tahun 2019, kami hanya menerima laporan dalam 700 lebih saja insiden pencerobohan cyber security. Tetapi tahun ini saja, belum pun sampai ke penghujung bulan April, dah 1457 laporan insiden cyber security. Bayangkan. 700 untuk 1 tahun lepas, tapi belum sampai pertengahan tahun ini pun dah mencapai 2 kali ganda. Apa maksudnya? Maksudnya kita ramai yang berada kat rumah, ramai mempunyai banyak masa untuk mengganggu. Bagi saya ialah mengganggu, dan tak cukup dengan mengganggu sistem orang lain, dia mengganggu juga talian perniagaan ini. Itu adalah apa kita panggil cabaran lah semasa dalam PKP ni. Kita nak menggalakkan perniagaan secara talian. Pada masa yang sama, kita ada juga kelompok manusia ni yang akan disruptkan kerja-kerja murni mereka ni. Okey, mungkin konotasi dari segi cara manusia berfikir itu mungkin boleh diperjelaskan lagi. Sejak Y2K pada 2000 sehingga sekarang sudah hampir 20 tahun. Mungkin dalam tempoh 20 tahun itu, bagaimana kita menilai kedewasaan yang telah pun dilalui oleh manusia secara amnya dan juga secara khususnya. Tidakkan gentar melangkah pergi.
Rahman Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Satukan jiwa, namamu tetap dipuja. Sebenarnya penulis liriknya itu, gagasan ideanya ada bersama di sebelah saya. Alhamdulillah, Datuk. Satu lirik yang cukup puitis yang menggambarkan betapa kita menghargai perjuangan pejuang-pejuang di barisan hadapan ini. Mungkin sedikitlah, Datuk, kita nak kongsikan sebenarnya apa yang dicadangkan ataupun yang gambaran kepada hasil nukilan dan penulisan Datuk dalam lagu itu. Sebenarnya sebab saya setiap hari menghadiri mesyuarat PKP ni ya. Saya sentiasa duduk di sebelah Ketua Pengarah Kesihatan dan setiap kali saya tengok pagi-pagi wajah dia sentiasa penuh dengan harapan supaya PKP ini berakhir dengan baiknya dan supaya akhirnya COVID-19 ini tidak ada lagi kosong. Saya bukan apa, saya selalu tengok dekat TV, saya tengok kesian frontliners ya, doctors, nurses kan, ada yang tak boleh balik. Kalau balik pun dia hanya boleh berada di luar, tengok sekejap anak dia, patah balik. Ataupun kalau dia balik, sebelum pergi jumpa anak dia tu, dia kena buka semua PPE ya, buka, mandi, buang semua tu. Satu proses yang sangat susah, sangat rumit sebelum dia dapat berjumpa dengan anak dia. Itu bila dapat berjumpa. Kalau di hospital sini, cuba tengok berapa lapis yang diorang kena pakai. Dalam tu dah jadi macam sauna. So sebab dia rasa itu tanggungjawab dia, dia teruskan juga kerja dia, tanggungjawab dan amanah dia untuk memastikan bahawa kita memutuskan rantaian ini. Kesian pada mereka. Kesian pada doktor yang menggadai nyawa sebenarnya. Benda tu terlalu open untuk kita dijangkiti. Sedangkan ia adalah musuh yang tersembunyi. Kita tak nampak langsung musuh tersebut. Dan saya juga simpati kepada mereka yang beruniform kat luar sana. Ada satu video yang saya tengok, polis ni di sekatan jalan raya, hujan turun dengan lebatnya, angin tiup dengan sangat kuat menyebabkan payungnya jatuh dan mereka perlu bertahan kat situ. Kasihan kan mereka? Kenapa kena buat sekatan jalan raya tu? Sebab ada mereka yang degil, yang masih nak keluar untuk buat apa pun kita tak tahu. Sedangkan Perintah Kawalan Pergerakan mengkehendakkan mereka untuk berada di rumah. So benda ni memberi saya satu sebenarnya keinsafan pada diri saya, sebab saya kata kenapalah kita nak menyusahkan mereka yang telah berkorban masa untuk membuat tugas-tugas ini. So saya dapat ilham itulah. Datuk Mauzani seorang yang sangat berbakat. Beliau lah mengolahkan lirik itu menjadi irama yang sangat unik dan sangat sedap didengar. Baik, kombinasi Datuk Mauzani Ismail, Datuk Suriani, Datuk Ahmad dan juga Zahra Zamri selaku penyanyinya menggambarkan hasil tamsilan kepada jiwa dan juga perasaan untuk kita menghargai petugas-petugas barisan hadapan. Itu tentang apa yang kita gambarkan dalam lagu. Tetapi kita melihat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, Datuk, ruang masa yang banyak diisi bersama dengan melalui akses teknologi dan sebagainya memungkinkan pergerakan manusia itu bergantung kepada maklumat melalui teknologi, pergerakan dan juga melalui teknologi. Jadi dalam hal ini, persoalan yang penting, bagaimana sebenarnya penggunaan teknologi itu dimungkinkan untuk mendewasakan seseorang manusia ataupun kehidupan manusia dalam komuniti itu sendiri, Datuk? Sebenarnya kalau kita lihat teknologi itu dari perspektif yang baik, perspektif yang positif, maka positiflah dia. Kalau kita nak gunakan teknologi itu secara yang negatif, jadi negatiflah dia. Tapi kita lihat dulu dari segi perspektif yang positif, bagaimana ia telah memajukan kita. Sebenarnya kalau tak ada teknologi ni, kita akan
tewas dengan sesiapa saja yang menjadi pesaing kepada kita. Tapi pada masa yang sama juga kita kena ingat bahawa teknologi ini juga membawa kemudaratan. Kalau kita tidak mengawal penggunaan dia. Yang paling terkesan sebenarnya bagi saya lah, sebab saya pernah bertugas di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di mana anak-anak, kanak-kanak yang sangat muda lagi telah terdedah kepada teknologi, kerana bagi saya ibu bapa yang nak memudahkan tugasan mereka, mendedahkan mereka kepada apps. Contohnya bagi dia tengok movie yang animation, budak tu baru 2 tahun, budak tu baru 3 tahun. Sepatutnya mereka tidak boleh didedahkan lagi kepada app sedemikian. Sepatutnya mereka berada dalam environment yang natural sesuai dengan umur mereka, untuk mereka membesar dalam persekitaran yang biasa dulu. Jangan dedahkan mereka kepada teknologi ini pada peringkat usia yang terlalu muda. Itu bagi saya itu adalah negatif. Jadi kita orang dewasa ni perlu peka dengan apa kebaikan dan apa keburukan yang boleh diberi oleh teknologi ini. Jadi kita yang dewasa ini, kita harus bersedia daripada awal bagaimana kita nak membawa anak-anak ini membesar nanti. Kalau mereka terlalu taksub kepada teknologi sedari kecil sehingga mereka tidak mempunyai peluang untuk memilih apa lagi yang ada sebenarnya di luar daripada teknologi, maka keibubapaan itu adalah gagal lah bagi saya. So ini kemudaratan dan juga kebaikan pada masa yang sama. Jadi kita kena pandai untuk memilih yang mana satu yang kita nak bawa. Okey. Sudah semestinya Datuk, apabila kita bercerita tentang evolusi teknologi ini di luar sana dengan kemunculan Google, Facebook, Twitter, Instagram dan beberapa syarikat-syarikat gergasi yang memonopoli pasaran teknologi dan komunikasi ini, kita tidak harus lupa tentang peranan kementerian kita sendiri, yang mana kita mempunyai MyNet, kita mempunyai MDEC, kita mempunyai JPDP, kita mempunyai Cyber Security, MCMC, juga kita mempunyai RTM, Jabatan Penerangan dan sebagainya, menjadi pemudah cara kepada penyampaian maklumat melalui saluran yang betul dengan kandungan yang betul kepada sasaran masyarakat yang betul. Jadi bagaimana untuk kita memastikan agar inisiatif, langkah-langkah proaktif ini dapat dilaksanakan walau apa pun yang datang dari luar, walau apa pun cabaran yang melanda? Sebenarnya itu adalah satu cabaran jugalah kepada kami semua agensi-agensi. Setiap agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia ni mempunyai cabaran masing-masing lah. Sebenarnya benda ni keluar semasa dalam PKP ni. Apa cabaran tu sebenarnya menjadi lebih nyata semasa dalam tempoh pergerakan kawalan terhad ini. Contohnya SKMM contohnya, dia sentiasa kena memantau contohnya talian telefon ataupun penggunaan data macam mana, trafik telefon tu macam mana. Masa ni lah tiba-tiba jadi terlampau berat dan orang pun akan komplain kenapa line telefon ni jadi slow. Naturally jadi slow sebab semua orang dekat rumah, dan itulah satu-satunya platform yang dia ada untuk berkomunikasi. Kalau tidak pada masa yang lain mereka berada di pejabat. Itu fungsi SKMM untuk memastikan bahawa kita tidak terputus dari segi komunikasi kita. Dari segi CSM, sebagaimana saya sebut tadi, adalah berlakunya cyber security yang terancam. Yang saya sebutkan tadi juga, dalam pada masa ini juga kita nampak betapa banyaknya breach of security ini berlaku pada masa ini. Dari segi JAPEN pula, Jabatan Penerangan, mereka memainkan peranan mereka dalam masa peringkat pertama agak mencabar sebab perlu mendidik rakyat mengenai apa itu COVID-19 dan bagaimana harus mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Itu cabaran-cabaran yang kita kena hadapilah. Macam RTM pula, RTM kena sentiasa menyalurkan maklumat mengenai COVID-19 ini, dan sebab itulah TV1 dijadikan saluran rasmi untuk menyampaikan maklumat mengenai COVID-19. So masing-masing memainkan peranan masing-masing. Ya betul kami bertugas dari rumah, tetapi bertugas dari rumah tu sebenarnya sama aktif je dengan apa yang mereka buat di pejabat sebenarnya. Jadi ini antara cabaran-cabaran yang setiap agensi perlu hadapi dalam dalam tempoh PKP ini. Cabaran tu sentiasa ada lah. Jadi sebenarnya lebih mencabar semasa ini sebab
pergerakan yang terhad ini, tapi kami sentiasa berusahalah untuk memastikan bahawa tidak ada yang terganggu dengan perintah tersebutlah. Contohnya kita masih boleh juga berkomunikasi melalui video conference. Ini antara cabaran juga, tapi itulah, tiada apa yang mustahil. Kita akan boleh juga masih melaksanakan tugas kita sebagaimana biasa. Untuk kita hubung kaitkan kembali kepada kita kata kerangka bagi pemikiran kita dalam perbualan pada malam ini, e-dagang ataupun perniagaan yang menggunakan platform dalam talian itu, kita menjangkakan ataupun ramai pakar ekonomi menjangkakan the big data ataupun IR 4.0, malah automasi dan sebagainya itu boleh menjadi pemacu dan juga peneraju kepada perniagaan seperti ini. Tetapi ada juga yang menjangkakan bahawasanya data-data dan juga maklumat itu boleh dijadikan satu modul operandi perniagaan. Jadi bagaimana Datuk melihat perniagaan bercorak baharu, bukan sahaja kita melihat kepada berapa jumlah pelanggan yang akan ada, tetapi berapa data yang boleh kita miliki untuk mengekalkan sesebuah perniagaan itu? Ya. Data itu adalah kuasa, ya. Maklumat adalah kuasa. Jadi kalau kita ada banyak data, kita akan lebih menang daripada orang lain, ya. Big data ini adalah sesuatu yang kita sedang usahakan, ya. Bersama agensi-agensi kerajaan yang lain, kami sedang berusaha untuk membina big data ini, di mana kita akan mengumpulkan data-data yang berada di banyak kementerian dan agensi-agensi, supaya apabila kita memerlukan maklumat, kita ada satu tempat untuk menjadi sumber rujukan. Tapi ini masih lagi kita dalam proses untuk membina lah, ya. Keperluannya sangat besar. Di situlah nanti sesiapa yang memerlukan data, contohnya untuk perniagaan, akan merujuk di situlah. Ataupun mungkin pada masa hadapan, sekiranya ada wabak lain pula yang muncul, bagaimana kita nak menangani ini. Sekarang inilah masa ini kita belajar bagaimana kita nak mendapatkan data. So bila kita ada satu big data, satu bank data, kita boleh merujuk kat situ. So ini sesuatu yang kita akan capai tidak lama lagi. Kita akan berusaha bersama agensi supaya kita dapat mengambil manfaat yang sepenuhnya daripada penggunaan big data ini. Apa yang kita usahakan sekarang ini, sebenarnya ada beberapa halangan lah. Beberapa halangan, dan juga kita juga perlu mengingat, ya, bahawa kita perlu menjaga hak peribadi pemilik data. That's why kita ada apa kita panggil Akta Perlindungan Data Peribadi. So akta ini di bawah Jabatan Perlindungan Data Peribadi, di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kita memastikan bahawa data ini masih terpelihara, dan orang ramai tidak perlu risau sebab kita ada akta ini. Dan ini sebenarnya tidak memberi kesan kepada apa yang perancangan kita untuk memiliki satu bank data pada masa hadapan. Dan kita berharap dengan adanya big data ini nanti semua dapat mengambil manfaat dan menggunakan sebaik yang mungkin daripada bank data ini nanti. Seperti mana Datuk perkatakan tadi dan juga diungkapkan, data itu adalah kuasa. Namun andai kuasa disalahguna itu, ia akan menjadi bahana. Tetapi andai kuasa digariskan kepada laluan yang betul, ia akan menjadi manfaat kepada semua, insya-Allah. Penyebaran virus corona atau coronavirus disease COVID-19 yang melanda dunia ketika ini memberi kesan yang mendalam kepada psikologi manusia. Psikologi pandemik yang mempengaruhi kesihatan mental manusia seperti perasaan cemas, kerisauan, kebimbangan, stres dan ketakutan yang melampau, seperti ketakutan kehilangan kesihatan yang baik, ketakutan kehilangan orang yang tersayang dan juga ketakutan kehilangan pekerjaan merupakan impak atau kesan-kesan psikologi kepada pandemik ini. Adalah penting untuk kita kekal tenang dan objektif dalam situasi seperti ini kerana ianya mampu menutup kemungkinan individu mengalami distres, cemas, gejala obsesif kompulsif dan permasalahan psikologi yang lain.
ternyata tempat aku pergi memang habis. Tak ada dijualnya. Hah? Ya, belum. RM50? Nak. Bertemu kembali dalam Bicara Naratif. Sudah semestinya kami amat bersahati sebenarnya untuk bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Suryani Datuk Ahmad, untuk kita memperkongsikan lebih lanjut tentang insentif dan inisiatif di bawah kementerian, khususnya melihat kepada perkembangan dan juga evolusi teknologi. Datuk, kita melihat mungkin pada tahun lalu telah pun dilancarkan tentang 5G Malaysia. Cuma apa yang menjadi persoalannya tentang bagaimanakah ia memberi dampak ataupun impak yang jelas secara langsung kepada masyarakat dalam menjadi pemudah cara kepada kehidupan dan juga dalam memastikan agar kehidupan yang kita hidupi dan kita alami pada ketika ini berubah kepada satu penghidupan yang lebih normal ataupun the new normal. Teknologi mudah alih 5G ni, generasi kelima ni, sekarang ni sedang menjalani projek demonstrasi di negara kita, dan ia bakal merevolusikan pelbagai bidang industri di negara kita lah. Ini sebenarnya akan mempertingkatkan lagi kualiti kehidupan rakyat kita yang sebenarnya. Kita buat satu perbandingan lah. Highway dengan jalan kampung. Highway itu adalah 5G. Jalan kampung tu ialah 3G, 4G. Ia masih berada di situ. Kita ada choice untuk pergi. You nak sampai kampung lagi cepat dan bayar tol ke, atau you nak guna jalan kampung yang tak ada tol tapi sampai lambat sikit. Cepat. Of course kita nak pergi yang lagi cepat, tapi pilihan ada pada kita. So kita ada dua platform. You nak guna 5G untuk lebih pantas kecapaiannya, atau you nak guna 3G, 4G. Ada, tetapi sedikit lambatnya. So 5G ini untuk masa sekarang dia akan memberi kita, akan menyediakan kita tahap kelajuan dan kebolehpercayaan internet yang sangat tinggi. Itulah, ini akan sebenarnya melengkapkan perusahaan perniagaan dari rumah. Ini akan memang memberi lebih banyak kesan yang positif lah kepada mereka yang akan cuba berniaga daripada rumah. Itu antara kelebihannya. Kita jangan lupa juga menerusi 5G nanti. Akan ada lebih banyak lagi kreativiti yang akan muncul. Contohnya kita boleh boleh memantau CCTV kita dengan menggunakan 5G. Ataupun mungkin nanti in the future, di masa akan datang nanti, kita dah tak perlu pemandu teksi lagi. Mungkin contohnya kan, kita nak gunakan teksi, kita key in keperluan kita nak pergi mana, kita bayar, kereta akan datang menjemput kita tanpa pemandu. Itu adalah antara teknologi yang 5G boleh bawa kepada kita. So sebenarnya kita kena lihat sesuatu itu dari segi pandangan positif lah. Macam mungkin daripada 5G ni kita boleh mencipta lagi beberapa lagi kemudahan yang akan mengurangkan kemalangan dan mengurangkan interaksi yang akan mungkin membahayakan. Mungkin wanita akan merasa lebih selamat kalau dia gunakan teknologi ini daripada rumah saja. Dia tak perlu keluar dari rumah untuk melakukan tugas dia. Bekerja dari rumah untuk ibu yang masih menyusu anak dia contohnya. So dia akan gunakan teknologi 5G ini untuk meneruskan kerjayanya dari rumah. So mungkin dalam setahun tu dia tak perlu pergi ke pejabat. Dia hanya bekerja daripada rumah kerana teknologi ini telah membenarkan beliau untuk menjalankan tugas dengan lebih baik di rumah. So itu antara kelebihan dan kebaikan 5G lah yang kita harap kita akan dapat penuhilah pada masa hadapan, dan kita mungkin juga pada suatu masa nanti kita akan mengurangkan langsung kebergantungan yang teramat tinggi terhadap sumber manusia dari luar. Kita mungkin tidak perlu lagi bergantung kepada pekerja asing kerana teknologi telah membantu kita. So 5G ini akan membantu kita mengawal automasi di kilang-kilang contohnya, dan itu adalah sesuatu yang kita harap akan berlaku di masa hadapan. Mungkin akan ada nilai pelaburan yang agak tinggi untuk kita memastikan bahawa ada 5G, tetapi ia adalah pelaburan yang paling baik. Untuk satu masa yang sekarang,
pelaburan yang tinggi, pelaburan yang banyak, tetapi benefitnya, faedahnya adalah satu jangka masa yang sangat panjang. InsyaAllah. Datuk, juga untuk mungkin kita boleh mengungkapkan dalam persoalan yang terakhir, apabila kita bercerita tentang mendepani wabak pandemik COVID-19 ini, sudah semestinya ia bersifat reciprocal apabila kita bercerita untuk memberikan manfaat kepada kesihatan awam di samping untuk kita memastikan kesejahteraan masyarakat dalam menjalani penghidupan yang biasa. Cuma yang menjadi persoalan apabila maklumat yang disampaikan itu, kehausan dan juga kedahagaan masyarakat untuk melihat maklumat yang cepat itu dianggap sebagai tepat, tetapi mereka alpa dan leka tentang maklumat yang cepat tidak semestinya tepat atau disahkan. Jadi bagaimana kita memberikan keseimbangan terhadap maklumat dan juga entiti idea dan maklumat itu untuk disampaikan bukan saja tepat tetapi juga disahkan dan juga benar, Datuk. Ini yang kita perlu didik rakyat kita terlebih dahulu. Cepat tidak bermaksud tepat. Yang menjadi habit atau tabiat banyak juga daripada kita ni di kalangan penggemar-penggemar app dan penggemar-penggemar Sokmed ni, ialah dapat je maklumat tu dah anggap dia sebagai betul. Sepatutnya dia kena semak dulu. Kalau apa benda betul ke, walaupun maklumat tu adalah macam fresh, baru lain tak pernah dengar lagi cerita itu, tak semestinya ia masih betul. Ini yang satu, kita kena betulkan mindset rakyat kita ni. Kita kena pastikan bahawa maklumat itu adalah sah atau logik. Contohnya macam banyak baru ni kan kita dah lihat betapa banyaknya laporan-laporan berita palsu yang kita dengar, tapi mereka masih juga nak hantar maklumat tersebut pada orang lain dan berkongsi maklumat itu dengan orang lain melalui social media tanpa mengenal pasti sama ada ia adalah betul atau tidak. Itu adalah satu yang kita perlu ubah sikap. Jadi sama-sama antara kita ni, apabila orang hantar mesej kepada kita atau paparkan kepada social media, kita tegur balik. Adakah ini betul? Kalau tak betul, sila turunkan maklumat ini. Atau orang hantar maklumat mesej tu, dari siapa dapat maklumat ini? Adakah sahih maklumat ini? Jadi sesama kita kita kena menegur sesama kita, sebab itu bagi saya adalah antaranya cara yang terbaik. Human factor ni, sesama kita harus menegur, sebab mindset orang ni hanya orang saja yang boleh membetulkannya. Kita dah ada akta, kita dah ada kertas siasatan pun telah dibuka untuk mendakwa mereka yang menyebarkan berita palsu. Tapi masih ada lagi yang diadu pada kami. Kami ada war room, kami ada pasukan rapid response di Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang sentiasa memantau berita-berita palsu melalui satu platform ni, yang mana kita akan lihat daripada social media seperti Facebook atau Twitter atau Instagram. Kalau ada berita yang kami syaki adalah sesuatu yang palsu, berhati-hati. Memang kami akan sentiasa memantau. So bagi mereka kat luar sana yang ada hasrat lagi nak mereka-reka cerita-cerita palsu dan sangat kreatif, janganlah buat begitu selagi benda itu tidak betul. Tak pasti jangan kongsi. Baik, titipan akhir dari Datuk mungkin untuk petugas-petugas bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia, harapan dan juga dukungan yang diberikan bagi kita bukan nak melihat siapa menjuarai sumbangan yang paling banyak ataupun tidak, tetapi kita memberikan penghargaan kepada mereka yang bertugas bersabung nyawa dan juga memberikan komitmen dalam mendepani wabak COVID-19. Ya. Saya sentiasa menghargai segala pengorbanan yang telah diberi oleh mereka yang bertugas di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Mereka di sini yang menjadi cameraman masih bertugas walaupun dalam suasana pergerakan yang terkawal. Mereka ini adalah frontliner dari kacamata saya, kerana mereka lah membawa maklumat, membawa berita kepada kita semua rakyat di sana. Dan dengan itu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kerana masa yang telah disumbangkan untuk ini semua. Baik, kami juga amat bersati atas kehadiran yang berbahagia Datuk Suryani, Datuk Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kerana bersama dengan kami pada malam ini. Alhamdulillah, itu menutup perbualan juga ruang bicara kita pada malam ini dalam Bicara Naratif, menceritakan tentang mendepani teknologi dan juga evolusi digital semasa. Apa yang penting untuk saya tutup Bicara Naratif pada malam ini, saya mengungkapkan Thomas Alfredman dalam bukunya The World is Flat mengatakan, dunia kini ibarat sama rata, bukan lagi simbiosis seperti selalunya. Apa yang penting adalah persaingan untuk kita melihat siapa yang akan menjadi juara adalah siapa yang berinovasi dan sentiasa peka tentang perkembangan semasa. Itu akan dapat kami ungkapkan dalam Bicara Naratif pada malam ini, dan teruskan kesetiaan kepercayaan anda bersama kami di RTM.